Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali pada membacakan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita memasuki bab yang baru berkenaan dengan syarat-syarat sah melakukan sembahyang Jumaat, di mana telah kita melalui semalam dua syarat. Yang pertama, iaitu hendaklah dilakukan sembahyang Jumaat itu berserta khutbahnya setelah masuk waktu zuhur, dan hendaklah ia didirikan di pertengahan kota atau di tengah kota atau di daerah, tengahan daerah. Maka kita sambung pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an tusalla jama'atan, dan hendaklah sembahyang Jumaat itu didirikan secara berjamaah. Ini syarat sah sembahyang Jumaat, hendaklah sembahyang Jumaat itu didirikan secara berjamaah. Berkenaan dengan jumlah jamaahnya itu, memang kita sedia maklum, ia adalah 40 orang. 40 orang yang yang sah untuk dilakukan sembahyang Jumaat. Itu sebenarnya adalah syarat yang berikutnya. Jadi bila mengatakan tentang berjamaah di sini, bermakna andai kata kalaulah ia mendirikan sembahyang Jumaat itu dengan 40 orang genap. Bermakna 40 orang ni dia termasuk imam dan juga jamaah. Jadi imam satu, makmum 39 orang. Jadi total semua 40 orang. Jadi kalau andai kata salah seorang daripada orang yang menghadiri sembahyang Jumaat tersebut, salah seorang daripada mereka sedang sembahyang tu tiba-tiba batal sembahyang dia. Dia sedang bangun daripada rukuk ke, tiba-tiba dia terbuang angin, maka semua orang punya sembahyang Jumaat hari itu semua batal. Semua nak kena start balik sembahyang Jumaat dia. Bukan khutbah sekali, tak payah. Sembahyang Jumaat dia kena start balik. Jadi kalau umpamanya contohlah kalau andai kata, sebab tu kalau dalam kitab-kitab fikih, dalam bab ini mereka akan selalu ada letakkan satu lughzun. Lughuz tu maknanya teka-teki. Teka-teki dia apa? Kita ada orang yang apabila dia hadas di dalam masjid, orang-orang yang sembahyang di rumah, orang-orang yang berada di rumah sembahyang dia batal. Orang tu hadas kat masjid, kentut ke, buang angin, buang air kecil atau apa pula di masjid, tapi orang tu kat rumah sembahyang dia batal. Macam mana? Iaitu bila sembahyang Jumaat, bila orang semua dah habis sembahyang Jumaat, satu Pak Haji ni dia belum habis sembahyang lagi. Dia hari tu dia sujud lama sikit, tahiyat akhir lama sikit, agak lama sikit, tiba-tiba orang pun dah balik rumah. Jadi dia lama sangat sampai dia terbuang angin ketika dia sedang tahiyat akhir tu. So dia punya pasal, orang yang dah balik rumah sembahyang Jumaat, semuanya batal. Boleh batal balik masjid, dia tak boleh tu. Semua Pak Haji tu masuk dalam WhatsApp group. Saya tadi sembahyang saya terkentut. Jadi semua yang datang masjid sembahyang Jumaat tadi, saya dah datang balik. Pasal kita tadi sembahyang genap-genap 40 orang. Ini jarang lah. Kalau di Singapura ni memang insya-Allah tak pernah lah 40 orang genap-genap. Tapi just in case, kalau lah berlaku, maka orang yang dah balik rumah tu semua nak batal sembahyang Jumaat dia. Subhanallah.
Kerana sembahyang Jumaat ini mestilah didirikan secara berjamaah. Sebab itu imam dan makmum ketika sembahyang Jumaat wajib untuk diniat imaman bagi si imam dan makmum mesti niat makmuman. Baik. Kemudian, jadi ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa an yakunu arba'ina ahraran zukuran balighina mustawtinina. Dan syarat yang keempat adalah hendaklah berjamaah itu didirikan dengan 40 orang. An yakunu arba'ina. Sembahyang Jumaat itu didirikan dengan 40 orang. Ini mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Nabi SAW bila melakukan sembahyang Jumaat, sahabat meriwayatkan tidak pernah kurang daripada 40. Maka sebab itu Imam Syafi'i mengatakan syarat sah sembahyang Jumaat itu mestilah 40 orang. Of course, bila kita nak bahaskan berkenaan dengan pendapat mazhab-mazhab yang lain, ada yang mengatakan boleh sampai 11 orang, boleh sampai 3 orang. Ada yang mengatakan satu imam, satu makmum pun sah sembahyang Jumaat. Itu pendapat yang ganjil atau pendapat yang kecil. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i mestilah dilakukan sembahyang seramai 40 orang. Ahraran, orang itu orang-orang yang melakukannya itu adalah orang-orang yang merdeka. Zukuran, orang-orang lelaki. Balighina, orang itu telah baligh. Mustawtinina, orang itu adalah penduduk tetap di suatu daerah tersebut. Jadi kalaulah daripada 40 orang ni tak ada orang daripada mereka itu ada yang perempuan, maka tak masuk kategori 40 orang. Ada yang bukan orang yang merdeka, maka tak masuk kategori 40 orang. Ada yang belum balik, tak masuk kategori 40 orang. Dan begitulah seterusnya. Lepas tu ulama mereka membahagikan bahawa kategori orang-orang yang mendatangi sembahyang Jumaat itu ada 6 kategori. Pertama, orang yang wajib sembahyang Jumaat dan sah dikira sebagai sembahyang Jumaat, dan kalau dia sembahyang Jumaat tu bermakna dia termasuk daripada golongan 40, iaitu orang yang ada syarat-syarat yang telah disebutkan tadi, lelaki, sihat, merdeka, mustautin ataupun penduduk tetap di daerah tersebut. Yang kedua, ada yang tak diwajibkan sembahyang Jumaat dan dia tidak tergolong daripada golongan 40 orang itu, tetapi kalau dia sembahyang Jumaat, sembahyang dia sah. Bermakna dia tak payah sembahyang zuhur lagi. Iaitu orang yang seperti kurang satu syarat dia. Hamba, orang yang musafir, orang yang kanak-kanak, perempuan dan sebagainya. Ini seumpamanya. Baik. Dan ada pula orang yang tak wajib sembahyang Jumaat, tetapi ia termasuk kategori orang yang kalau dia datang termasuk kategori 40 orang. Tetapi dan juga kalau dia sembahyang Jumaat, dia sah sembahyang Jumaat dia itu. Iaitu orang yang ada keuzuran seperti sakit. Dia ni tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia datang sembahyang dia sah, dan kalau dia datang dia tergolong golongan 40 orang tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang wajib sembahyang Jumaat, tetapi kalau dia sembahyang Jumaat tidak sah dan tak tergolong daripada 40 orang, iaitu orang yang murtad, na'udzubillah. Yang kelima, orang yang wajib sembahyang Jumaat dan sah ia sembahyang Jumaat dia, tetapi tak tergolong daripada golongan 40 orang, iaitu orang yang singgah di suatu tempat, atau mungkinlah dia bermukim sementara di satu tempat, maka sembahyang Jumaat dia tu tak tergolong 40 orang tu, dia tak masuk. Tapi kalau dia sembahyang Jumaat dia sah. Baik. Dan yang keenam, orang yang tidak sah, orang yang tidak wajib sembahyang Jumaat dia dan tidak sah sembahyang Jumaat dia dan termasuk 40 orang Jumaat dia, iaitu orang yang gila dan seumpamanya. So ini 6 kategori pembahagian orang-orang yang mendatangi sembahyang Jumaat. Sama pengarang mengatakan di sini, wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi zalikal balad. Dan hendaklah sembahyang Jumaat itu, yakni syarat yang kelima, tidak didahului oleh sembahyang Jumaat yang lain pada satu tempat. Walaupun banyak ataupun walaupun susah untuk mengumpulkan, walaupun besar ataupun ramai jemaah yang datang pada masjid tersebut. Jadi
Melainkan kalau susah. Susah untuk nak kumpulkan. Jadi kalau tempat tu memang, kalau dari segi adat tu memang diletakkan beberapa masjid supaya boleh menampung semua orang untuk melakukan sembahyang Jumaat. Maka itu tak mengapa. Mungkin ada perbezaan sedikit lah. Mungkin 1-2 minit masjid ni start awal. Dia ni, masjid ni lepas bang terus imam naik atas mimbar. Terus start khutbah. Inna Allaha wa malaikatahu tu start. Yang ada masjid pula kasih allowance untuk jemaah sembahyang qabliyah, zuhur atau qabliyah Jumaat 4 rakaat. Ada masjid pula boleh dia kasih allowance 2 rakaat. Ada masjid pula 2 rakaat yang ringkas. So ada beza few minutes, itu tak jadi masalah. Yang penting dia tak jadi masalah yang terlalu lambat. Gap ni terlalu lambat. Contohlah kalau masjid A dia start zuhur, yang masjid B pula letak start pukul berapa? Pukul 3.30. Pasal nantilah habis, nanti pun boleh, masih zuhur lagi, kita tidur dulu, makan dulu tengah hari, nanti ikan murtabak kat Zam-Zam tu habis, makan dulu, habiskan biryani, nanti kita sembahyang Jumaat. Ini yang kata kat sini. Subhanallah. Baik. Kemudian kalau andai kata dia ragu lah, dia ragu ini masjid yang start dulu ke atau masjid yang start last, dia tak tahu. Dia ragu lah, subhanallah. Ataupun ada dia tak tahu sama ada bilangan didirikan sembahyang Jumaat ini kerana keperluan ataupun tidak. Maka untuk orang yang seperti ini, maka dia kena ulang balik sembahyang zuhur. Dia tak sure. Tapi kalau kita melihat pada konteks kita di Singapura, memang ada keperluan. Keperluan untuk ada berbagai masjid dan juga ada berbagai sembahyang Jumaat yang didirikan pada sama waktu. Baik, dan yang diambil kira bersamaan waktu melakukan sembahyang Jumaat itu adalah bersamaannya melafazkan huruf akbar dalam sembahyang Jumaat dia. Dan saya katakan kalau ada perbezaan seminit 2 minit tak jadi masalah. Baik, kemudian syarat yang terakhir, wa an yataqaddamaha khutbatani, dan hendaklah sembahyang Jumaat itu didahului dengan 2 khutbah. Bermakna 2 khutbah dahulu baru sembahyang. Kalau andai kata dia terbalik, dia sembahyang dulu baru khutbah, macam sembahyang raya. Kalau dia sembahyang dulu baru khutbah, maka tidak sah. Khutbah akan datang dulu baru sembahyang. Bermakna kalau dia khutbah dulu, kalau dia sembahyang dulu baru khutbah, dia kena ulang balik sembahyang dia. Khutbah tak payah ulang, sembahyang dia kena ulang balik. Subhanallah. Jadi inilah syarat-syarat sah bagi orang yang hendak melakukan sembahyang Jumaat. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan membicarakan berkenaan dengan rukun-rukun khutbah insya-Allah. Baca selawat Rasulullah tasbih kafaratul majlis.